This video is brought to you by Genshin Impact. Aku rasa by far this game memang sesuai untuk aku dan korang yang meminati anime. Dan aku sangat-sangatlah suggest korang untuk download game ini versi 3.4. Yalah, kadang-kadang kita pun kesurupan juga menunggu chapter ataupun episod baru keluar kan. So sambil mengisi kekosongan masa tu, kita boleh layan Genshin Impact. Genshin Impact merupakan RPG action game yang membolehkan kita untuk discover sebuah dunia yang luas. Dan Genshin Impact juga mempunyai jalan cerita yang menarik. Dan bagi aku personally, part yang paling best untuk game ini adalah kita boleh main dengan kawan-kawan kita di semua platform sebab Genshin Impact menyediakan cross-platform gameplay. Korang boleh download Genshin Impact sekarang di Android, iOS, PC, PS4 dan PS5. Kalau nak lagi senang, korang just tekan je link yang aku sediakan di ruangan description dan komen kat bawah. Sekarang ni aku tengah main Genshin Impact yang dah version 3.4, The Exquisite Night Chimes, dengan jalan cerita yang updated dan lebih unik. Dan untuk ini juga ada dua watak baru diperkenalkan, which is Al-Haytham dengan Yao Yao. Grafik dengan jalan cerita dia memang best. Yang paling best versi 3.4 ini, kalau korang login sekarang, korang boleh dapat 10 kali free pulse dan 4 star karakter untuk korang pilih. Jom login sekarang, lepas tu kita boleh main sama-sama. Aku dah tak sabar nak main dah ni. Memang layan habis game ni. Korang kena try sendiri untuk faham apa yang aku ceritakan ini. So thank you Genshin Impact for sponsoring this video, dan kepada korang, segera download Genshin Impact. Get it now. Link aku tinggalkan di ruangan description dan pin komen di bawah. What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimi Skoverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan borakkan berkenaan dengan One Piece. Alright guys, dalam video kita pada kali ini aku akan kongsikan dengan korang semua informasi terbaru dan terkini tentang full spoiler chapter yang ke-1073 yang telah pun dikongsikan oleh sumber yang paling boleh dipercayai. Macam biasalah, tak lain dan tak bukan adalah Redon. Masya Allah, memang mantap gila lah spoiler chapter pada kali ni. Kalau spoiler pun dah semantap ini, aku tak tahulah macam mana chapter penuhnya nanti. Tak sabar betul aku nak tunggu chapter 1073 ni. Antara informasi yang menarik yang kita dapati dalam spoiler pada kali ini adalah berkaitan dengan sambungan pertarungan bagi Kaku dan Stussy, Zoro yang akan menentang Seraphim Mihawk, kisah tentang Miss Bucking yang sedang berbincang dengan Marco, dan yang paling padu sekali adalah pendedahan tentang watak seorang lelaki tua yang mengikuti Admiral Kizaru menuju ke Egghead Island bagi berhadapan dengan Luffy. Nak tahu siapa lelaki itu? Kalau nak tahu, pastikan kau menonton video ini sehingga ke akhirnya. Tapi sebelum tu, aku juga nak mengambil kesempatan ini untuk menjawab soalan daripada Itzy Unofficial yang telah bertanyakan kepada aku soalan dalam live berborak santai pada hari Isnin yang lepas, yang mana soalannya berbunyi begini. Kimi, antara banyak-banyak teori dalam video Kimi, ada tak sama dengan story Oda? Oh, sebelum-sebelum ni So jawapannya adalah yes. Ada beberapa teori yang aku hasilkan dalam minggu ini yang bakal menjadi kenyataan, dan bukti-bukti tersebut akan aku tunjukkan bersama perbincangan kita nantinya. So jom, let's proceed with the content. Tapi sebelum itu, kepada korang yang belum lagi subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan menekan bell notification button supaya korang tak ketinggalan video-video dari aku. Dapatkan brownies cookies homemade di Shopee, produk terkini dari aku. Hantarkan video-video review anime korang ke email kimiskoverto@gmail.com sekiranya korang berminat untuk sertai speaker-speaker di channel Skoverto Anime. Follow TikTok Kimi Skoverto untuk mendengarkan fakta-fakta pendek dari aku. Ayo kita jadikan channel ini setandai dengan channel-channel teori yang ada di seluruh dunia. Say with me guys, Ikuzo Yarodamo. Kisah seorang anak yang duka Mustafa karena ibunya batuk. Menurut Redon, tajuk bagi chapter yang ke-1073 nantinya bakal berjudul Miss Buckingham Stussy. Dalam cover page chapter nanti, kita akan ditunjukkan dengan Vegapunk yang sedang mencipta satu peralatan yang sangatlah tenang, yang kelihatan seperti sebuah senapang yang mampu untuk menembak bunga. Manakala Caesar, Queen dan Judge memandang Vegapunk dengan pandangan yang sinis. Chapter nanti bakal dimulakan dengan sambungan bagi pertarungan antara Lucci menentang Stussy. Lucci akan cuba untuk menyerang Stussy, namun dia gagal untuk menyerang Stussy kerana serangan itu hanyalah dilakukan ke atas sebuah ilusi sahaja, yang mana Stussy telah menggunakan teknik bagi paper art yang dipanggil sebagai remaining body. Teknik Stussy ni berkemungkinan sama dengan teknik yang digunakan oleh Konan kot, yang merupakan Akatsuki dalam cerita Naruto tu kan. Kemudian sementara Lucci sibuk menyerang ilusi tersebut, Stussy akan menyentuh dengan menggunakan lipsticknya yang mengandungi Kairoseki, yakni Sea Stone, untuk melemahkan Lucci, seperti mana Smoker menggunakan cotanya untuk melemahkan Devil Fruit user yang lain. Stussy kemudiannya telah menggigit leher Lucci, menyebabkan Lucci juga tertidur
seperti kaku. Kita kemudiannya akan didedahkan bahawa ternyata watak misteri yang telah dihubungi oleh Vegapunk untuk membantu mereka sebelum ini adalah Stussy. Dan bagi menjawab soalan Itzy Unofficial tadi, ini antara salah satu teori aku yang mengena dalam chapter pada kali ini. Yang mana dalam video chapter analisis 1071 yang lepas, aku ada berteori bahawa watak perempuan misteri yang berada bersama-sama dengan Max dalam cover page chapter yang ke-1070 lepaslah yang telah dihubungi oleh Vegapunk. Boleh menolak kemungkinan bahawa watak tersebut bukanlah Stussy, dan boleh jadi perempuan itulah yang telah dihubungi oleh Vegapunk dalam chapter ini. Cumanya dalam video tu aku mengatakan yang berkemungkinan perkara itu berlaku sekiranya watak tersebut bukanlah Stussy, tapi ternyata watak tersebut adalah Stussy dan dialah juga yang telah dihubungi oleh Vegapunk. Still mengena jugalah teori aku yang mengatakan bahawa watak perempuan misteri tersebut yang telah dihubungi oleh Vegapunk. Kita juga akan didedahkan bahawa Vegapunk tidak mempunyai niat untuk menjadikan Stussy sebagai seorang ejen CP0. Kemudian Stussy dikatakan tidak akan mampu untuk menghentikan arahan yang telah diberikan oleh Lucci kepada Seraphim kerana dia tidak mempunyai tingkatan pengawalan yang lebih daripada Lucci dalam authority hierarki. Lilis dan Edison kemudiannya akan keluar daripada label phase. S-Hawk akan menyerang mereka berdua sebelum mereka sempat memberi arahan kepada Seraphim. Namun mujurlah Zoro telah pun menghalang serangan daripada Seraphim yang berasaskan gurunya sendiri, yakni the greatest swordsman in the world, Dracul Mihawk. Kita juga dikatakan bakal melihat beberapa panel yang menunjukkan pertarungan antara Zoro menentang Mihawk Seraphim ini, dan Seraphim Mihawk dikatakan sangatlah terkejut melihat kekuatan yang dimiliki oleh Roronoa Zoro. Menariklah part ni guys. Macam mana? Yang kita semua sedia maklum, Vegapunk sememangnya telah menghasilkan Seraphim ini sebiji. Macam mana kemampuan yang dimiliki oleh Dracul Mihawk? Maka apabila Zoro mampu untuk menyebabkan Seraphim S-Hawk ini terkejut melihat kekuatan Zoro, kita boleh katakan yang Zoro ini mempunyai kekuatan yang standing dengan Mihawk ataupun bahkan lebih kuat daripada Mihawk yang telah diklonkan oleh Vegapunk menjadi Seraphim ini. Guys, adakah Zoro ini mempunyai kekuatan yang mampu untuk menakutkan Blackbeard, Marshall D. Tish juga? Maksud aku, sebelum ni masa mula-mula Blackbeard melihat kemampuan Seraphim Mihawk yang mampu untuk memotong bukit yang terdapat dekat Amazon Lily dalam chapter yang ke-1059, kita dapat tengok macam mana reaksi Blackbeard yang dilihat sangatlah terkejut dan ketakutan sampai berpeluh lah si Blackbeard masa tu kan. Tapi apa yang lebih menarik dalam spoiler pada kali ini adalah Seraphim yang mampu untuk menakutkan Blackbeard itu pun bahkan terkejut melihat kekuatan yang dimiliki oleh Zoro. Mantap habis lah si Zoro ni. Nampak gayanya dialah calon yang paling sesuai untuk berhadapan dengan Admiral Kizaru, memandangkan Luffy berkemungkinan akan berhadapan dengan watak seorang lelaki tua yang datang bersama Kizaru itu. Siapa lelaki tua tu? Relax dulu guys. Lepas ni aku akan beritahu korang. Okay? S-Sharks kemudiannya akan menyerang Edison pada saat Edison cuba untuk memberikan arahan kepadanya. Nasib baiklah Sanji pula ada kali ini untuk menghentikan S-Shark. Namun demikian akhirnya Edison akan berjaya untuk mengawal ke semua Seraphim di bawah arahan mereka. Luffy dan Chopper pula dikatakan akan berlari mengelilingi level face untuk mencari Vegapunk dan Bonnie yang memandangkan mereka berdua telah pun hilang daripada pandangan Luffy dan Chopper. Panel kemudiannya akan beralih ke arah Sphinx Island. Kita akan didedahkan bahawa Marine telah pun menyerbu Pulau Sphinx semasa Marco berada di Wano. Akan tetapi Weevil yang berada di pulau tersebut pada saat itu telah pun mempertahankan pulau peninggalan Whitebeard itu. Namun malangnya Weevil akhirnya telah ditangkap oleh Ryokugyu. Sekali lagi guys, teori aku yang mengatakan bahawa Ryokugyu akan muncul dalam chapter pada kali ini nampaknya mengena walaupun tidaklah terlalu tepat. But still, Ryokugyu tetap muncul dalam chapter pada kali ini. Kita juga akan tunjukkan bahawa Marco kini sedang berada di pulau tersebut bersama dengan Miss Bucking. Miss Bucking telah pun meminta pertolongan Marco untuk menyelamatkan anak lelakinya dan meminta agar seluruh harta peninggalan Whitebeard diberikan kepada anak lelakinya itu. Marco kemudiannya memberitahu bahawa dia menghargai jasa Weevil dan Miss Bucking untuk menyelamatkan kampung tersebut. Tapi Miss Bucking kemudiannya bertanyakan kepada Marco adakah dia meragui nasab keturunan anak lelakinya itu, dan Miss Bucking mengarahkan Marco untuk bertanyakan perkara tersebut kepada Dr. Vegapunk sendiri sekiranya dia tidak percaya. Sudah guys, nampak gayanya Vegapunk pun ada kaitan dengan Whitebeard juga ni. Apa pula lah kaitan mereka semua ni kan? Oda ni kan tak pernah berhenti-henti memberikan kita teka-teki kan. Aku juga sebelum ni ada berteori pasal Weevil yang sememangnya merupakan anak kandung Whitebeard dalam video yang ini. Maklumat tentang Bucking yang merupakan former Rocks Pirate ini juga menunjukkan kepada kita bahawa berkemungkinan besar Edward Weevil sememangnya anak kepada Whitebeard, memandangkan Miss Bucking dan Whitebeard pernah berada dalam satu kumpulan lanun yang sama. Kalau kita perhatikan balik pun, rambut Whitebeard semasa muda pun warna kuning juga. So make sense lah kalau Weevil tu berambut kuning memandangkan Miss Bucking dan Whitebeard kedua-duanya berambut kuning, dan misai Weevil itu juga menunjukkan bahawa dia benar-benar anak kandung Whitebeard. Dan alhamdulillah nampak gayanya macam teori tersebut juga mengena. Panel kemudiannya akan beralih ke arah kapal Admiral Kizaru. Kizaru dikatakan akan membawa makanan dan minuman untuk watak seorang lelaki tua yang berada di atas kapal tersebut. Sebelum memberikan makanan tersebut kepada lelaki tua itu, makanan itu telah pun diperiksa oleh
submarin terlebih dahulu sama ada ianya beracun ataupun tidak. Kizaru akan bertanyakan soalan kepada lelaki tua tersebut. Adakah kamu pernah berjumpa dengan Vegapunk? Tanya Kizaru. Lelaki tua itu kemudiannya menjawab bahawa dia pernah berjumpa dengan Vegapunk sekali sahaja pada suatu masa dahulu. Kita kemudiannya akan didedahkan bahawa lelaki tua tersebut sebenarnya adalah salah seorang daripada The Five Elders, The Gorosei. Untuk lebih tepat lagi, dia adalah Gorosei yang mempunyai parut pada wajah belah kiri dia dan mempunyai rambut dreadlock, dan kita bakal didedahkan dengan nama sebenar bagi watak tersebut, iaitu Saturn. Kemudiannya mengatakan bahawa dia sangatlah menyesal dengan apa yang sedang berlaku sekarang ini. Masya Allah, mantap habislah guys pendedahan ini. Sebelum ni aku juga ada mention pasal Uranus yang merupakan planet yang ketujuh dalam sistem suria kita dalam video ini. Yes, absolutely my brother. Aku berteori bahawa Kong sebenarnya adalah Uranus yang merupakan planet yang ketujuh daripada matahari dalam sistem solar kita. Apa ke situ pula ni? Tapi masa tu aku melawak je lah kan. Tak sangka pula rupa-rupanya kali ini kita dapat pendedahan tentang Saturn yang merupakan nama bagi planet yang ke-6 dalam sistem suria kita. Mungkinkah Oda akan twist lagi pada kali ini? Selama ini fans berteori yang Uranus itu ada kaitannya dengan Greek mythology, tapi sebenarnya ia merujuk kepada nama planet seperti mana Saturn yang terdapat pada nama Gorosei ini. Macam mana menurut kalian guys? Kemudian nak tahu what exactly happened in the next chapter, pastikan korang stay tune dengan channel ini. InsyaAllah kami akan cuba menghasilkan video chapter review 1073 dengan secepat yang kami mampu. So guys, that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini. InsyaAllah, see you guys in the next content, and until then my brother, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi